Assalamualaikum. InsyaAllah pada hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Siti Hajar. Pada hari ini kita ada pembelajaran yang baru, tapi sebelum itu klik subscribe. Setelah menonton video ini, kalau awak semua suka dengan apa yang diterangkan oleh Ustazah, awak boleh klik like dan komen di ruangan bawah. Jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Pendidikan Islam pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah, topik wuduk sempurna. Dalam topik ini, awak akan tahu apa dia, maksud wuduk, kemudian wajib berwuduk dan sunat berwuduk. Selepas itu, juga kita akan tengok apa dia, perkara-perkara yang makruh dan membatalkan wuduk, serta tata cara untuk berwuduk. Nak tahu? Dengar dengan teliti apa yang akan diterangkan oleh Ustazah sebentar lagi. Bagi topik wuduk sempurna ini, awak juga boleh merujuk buku teks bermula dari muka surat 96. Awak semua pernah berwuduk tak? Mesti pernah kan? Untuk menunaikan solat? Di sini kita akan tengok apa dia wajib berwuduk dan sunat berwuduk. Ada pula wajib dan sunat? Mestilah ada. Sebab setiap perkara ibadah yang kita buat, insya-Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat pahala tak? Jom tengok apa dia perkara-perkara yang boleh dapat pahala tersebut. Baiklah, di sini kita lihat tujuan berwuduk terbahagi kepada dua, iaitu wajib berwuduk dan sunat berwuduk. Kita lihat dulu bahagian wajib berwuduk. Terdapat 3 perkara di sini. Wajib berwuduk bermaksud kita perlu mengambil wuduk terlebih dahulu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Sekiranya tidak, kita tidak boleh melakukannya. Apa dia perkara-perkara itu? Yang pertama, solat. Wuduk adalah syarat sah solat. Jadi, kita perlu mengambil wuduk baru kita tunaikan solat. Kemudian, yang kedua, menyentuh Al-Quran. Kita nak pegang Al-Quran ataupun kita nak susun Al-Quran, kita perlu mengambil wuduk kerana Al-Quran adalah kitab suci. Dan yang ketiga, tawaf. Tawaf ini adalah untuk orang-orang yang mengerjakan umrah dan haji. Sekarang kita tengok pula bahagian sunat berwuduk. Di sini terdapat beberapa perkara yang kita buat setiap hari dan apabila kita mengambil wuduk sebelumnya, insya-Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia adalah sunat berwuduk. Perkara sunat ni kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita buat perkara tersebut tanpa wuduk, maksudnya tak ada apa-apalah, tak dapat apa-apa. Nak dapat pahala, kita buat perkara tersebut dan berserta dengan wuduk sebelumnya. Apa dia perkara tersebut? Yang pertama, sebelum tidur. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, masuk masjid. Yang kelima, mengawal kemarahan. Kelima-lima di sini kita nak buat dan kita mengambil wuduk dulu, insya-Allah akan dapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mari kita lihat muka surat sebelah. Di sini terdapat perbualan di antara cikgu dan murid-murid. Jom kita tengok mengikut urutannya. Yang pertama, murid bertanya, "Cikgu, apakah erti wuduk?" Cikgu pun menjawab, "Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat." Kemudian, cikgu pun menjawab lagi, "Kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Antaranya, yang pertama, menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua,
memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Apabila kita berwuduk, banyak perkara-perkara baik yang kita akan dapat. Kemudian ada lagi seorang kawannya yang bercakap, kalau begitu, saya pun mahu belajar dan mengamalkan wuduk yang sempurna serta melazimkannya. Dia pun sama-sama nak belajar berkenaan dengan wuduk supaya wuduk lebih sempurna. Di awal tadi kan kita dah tengok tujuan berwuduk. Kalau kita nak mengambil wuduk, kita perlu mengambilnya dengan betul supaya ibadah yang kita buat seterusnya diterima. Apa dia perkara-perkara yang kita perlu buat semasa berwuduk? Di sini terdapat 13 perkara. Sekiranya awak tengok kotak yang berwarna biru, itu adalah rukun. Manakala kotak yang berwarna merah, itu adalah sunat. Kedua-dua perkara ini, rukun dan sunat, boleh dibuat semasa mengambil wuduk supaya wuduk kita lebih sempurna. Perlu diingat ya, rukun maksudnya wajib. Jadi kotak yang berwarna biru mesti dilakukan ketika berwuduk. Sekiranya ditinggalkan, wuduk tidak sempurna kerana perkara wajib telah ditinggalkan. Jadi kena tengok betul-betul yang berwarna biru itu. Dan warna merah tadi adalah perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Pertama, bersugi. Maksudnya memberus gigi. Kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kelima, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian hembuskan semula sebanyak 3 kali. Yang keenam, berniat ketika membasuh muka. Ini adalah kotak warna biru. Maksudnya wajib kita berniat ketika membasuh muka. Apa niatnya? Niatnya ialah nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ketujuh, membasuh muka sebanyak 3 kali. Di sini adalah cara untuk kita membasuh muka. Tengok gambar kecil itu. Dari anak rambut, kemudian bawa tangan kita ke cuping telinga dan ke bawah sehingga bawah dagu. Itu adalah cara membasuh muka yang betul. Ke-8, membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Perlu dimulai dengan sebelah kanan ya. Ke-9, menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Sunat juga membasuh keseluruhan kepala. Tapi sekiranya membasuh sebahagian sahaja pun tak mengapa. Bukan rambut ya, tapi kepala. Ke-10, membasuh telinga. Walaupun membasuh telinga adalah perkara sunat ketika berwuduk, tapi perlulah dilakukan dengan baik. Meratakan air ke seluruh telinga kita sebanyak 3 kali. Ke-11, membasuh kaki hingga ke buku lali. Di situ terdapat gambar bahagian kaki yang perlu dibasuh sebanyak 3 kali. Ke-12, tertib. Tertib ini maksudnya mengikut turutan. Yang ke-13, terakhir sekali, membaca doa. Panjangkan doa ini. Sekarang, jom kita tengok video klip dari Omar Hana untuk doa yang pendek. Cuba hafal, mudah sahaja.
lepas wuduk. Oh, kenapa kena baca? Sebab Allah akan buka 8 pintu syurga. Kita boleh masuk mana-mana pintu syurga yang kita suka. Mudah kan? Itu yang ringkasnya. Selepas dah hafal yang ringkas, bolehlah cuba hafal yang panjang pula, macam dalam buku teks awak tadi. Sekarang kita tengok perkara makruh dan yang membatalkan wuduk. Tengok dulu kotak warna biru, iaitu perkara yang makruh ketika berwuduk. Makruh ini kita cuba elakkan untuk buat kerana sekiranya dibuat berkali-kali akan mempengaruhi wuduk kita dan mungkin akan terbatal. Pertama, bercakap. Kedua, berlebihan menggunakan air. Ketiga, mendahulukan anggota kiri. Keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Selagi kita ada kemampuan untuk mengambil wuduk sendiri, kita perlu mengambil wuduk sendiri. Sekarang kita tengok kotak yang warna hijau pula, iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Kita perlu meninggalkan perkara-perkara ini ketika kita sudah mengambil wuduk kerana apabila kita melakukannya, automatik wuduk kita akan terbatal. Maka kita perlu mengambil wuduk yang baru. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Contohnya membuang air kecil atau membuang air besar. Kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram maksudnya ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Dan yang terakhir sekali di sini, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Di muka surat 101 ini terdapat rumusan berkenaan dengan topik yang kita belajar pada hari ini, iaitu wuduk sempurna. Apa rumusannya? Rumusannya ialah wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap rukun dan sunatnya serta meninggalkan perkara yang makruh. Semua kita dah belajar tadi. Jadi kena ingat dan cuba amalkan setiap hari. Apabila kita dah amalkan, insya-Allah kita akan ingat selalu. Alhamdulillah. Ustazah harap semua faham berkenaan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.